الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. النور آية 19. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat dari Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Bersamalah kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan keberkahan Allah, serta berpegang teguhlah dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah melalui manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Belum timbang meneruskan tajuk pada hari ini, mohon kepada tuan-tuan yang ada di luar masuk ke dalam ruang solat utama, dan kepada sesiapa yang sedang melayari handphone, sila tutup handphone tuan-tuan. Imam pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tasawuf dan Tarikat sebahagian daripada Islam. Sidang jemaat yang dimudahkan, Negeri Sembilan ialah satu-satunya yang memperkenalkan elemen Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan 2005. Antara matlamat utama elemen ini termasuklah mengiktiraf, membela, memantau serta memurnikan tarikat yang diamalkan di Negeri Sembilan. Menerusi elemen ini juga mana-mana tarikat yang telah mendapat kelulusan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan diiktiraf sebagai tarikat yang muktabar dan boleh diamalkan. Setiap tarikat yang ditaftarkan di bawah elemen ini perlu mematuhi setiap garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Hal ini penting bagi memelihara perjalanan tarikat tersebut agar tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah serta mengikut disiplin ilmu tarikat tasawuf. Mutakhir ini wujud beberapa kelompok yang bertindak sebagai penyebar pemikiran yang menyanggah aliran kesufian. Mereka cuba merosakkan dan memberikan gambaran yang buruk tentang tasawuf dan tarikat kepada masyarakat. Mereka juga memberi pandangan yang kurang sopan kepada tasawuf dan tarikat secara berterusan, seolah manhaj sufi dan tarikat yang telah disusun oleh para ulama yang pakar dan mutabar ini bukan bersumberkan ajaran Islam, malah terkeluar daripada agama Islam. Teman ini boleh dianggap sebagai fitnah dan musibah yang besar terhadap agama Islam dan perlu diperbetulkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud sesungguhnya golongan yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah mengetahui setiap perkara yang sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Menurut Al-Baghawi, ayat ini berkaitan dengan sikap Abdullah bin Ubay, yaitu ketua munafikin yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji. Menurut Ibnu Katsir pula, ayat ini menjelaskan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mendengar berita yang tidak baik kemudian menyampaikan dan menyebarkan berita tersebut. Seharusnya sangkaan buruk yang terhasil daripada perbezaan pendapat dengan sebarang aliran pemikiran yang betul, khususnya dalam agama Islam, tidak sepatutnya berlaku. Jika dibiarkan berterusan, fenomena ini boleh menyempitkan ruang untuk beramal dalam agama, sedangkan perbezaan pandangan itu membawa rahmat. Sedang jemaat yang muliakan, peranan semua ilmuwan agama diperlukan untuk menangani cabaran ini. Para pendakwah wajib memanfaatkan medan yang begitu luas pada ketika ini untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat. Usah dibiarkan masyarakat memandang serong atau membuat penafsiran yang buruk terhadap agama. Para pendakwah seharusnya sentiasa berfikir dan bijak menyusun serta meletakkan keutamaan dalam beragama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu masyarakat, agama, negeri dan negara menjadi porak-poranda disebabkan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Ibnu Nujaym Al-Hanafi ada menyatakan bahawa Abu Ubaidah meriwayatkan daripada Al-Hasan, alamat iqadillahi 'anil 'abd istighalul 'abdi bima la ya'ni, yang bermaksud antara kerana Allah berpaling daripada hambanya, termasuklah dia menjadikan hambanya itu sibuk dengan perkara yang sia-sia. Kita juga tidak mahu generasi kini mulai melupakan jasa ulama silam yang begitu besar dalam menyebarkan Islam di tanah air. Mereka menabur bakti, merintis jalan, memberikan tarbiyah, membimbing dan menyatukan umat agar dapat hidup dengan harmoni dalam negara ini. Musuh-musuh Islam dan orientalis pula sentiasa mengintai peluang untuk merapuhkan persatuan ummah Islam ini menjadi benteng utama menentang penjajahan dalam bentuk orde dan sistem yang baru. Sidang jemaat yang dimuliakan, segala kelemahan tidak berakhir di situ sahaja. Antara timbul pula keinginan untuk menjawab tuduhan tersebut melalui perdebatan bagi membersihkan kembali imej yang telah tercela. Jika perdebatan tidak dapat dielakkan, maka semua pihak adalah berhujah dengan penuh tertib, hormat dan harmoni. Elakkan berdialog yang menyindir atau menghina dan dibimbangkan masyarakat akan keliru. Dari aspek yang lain, perdebatan yang diselami dengan nafsu mungkin meninggalkan kemudaratan yang lebih banyak terhadap masyarakat awam berbanding dengan maslahat dan kebaikannya. Berkata pepatah Melayu, gajah sama, gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin, ada mengingatkan dalam bab bahaya perdebatan dan kesannya terhadap akhlak. Kata Imam Al-Ghazali, perdebatan yang bertujuan menunjukkan kelebihan dan kemuliaan sendiri
menjadi salah satu punca akhlak mazmumah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi disukai oleh iblis laknatullah. Bagi menjernihkan sebarang kekeliruan yang timbul, memang mengharapkan agar tuan-tuan mendapatkan informasi dan jawapan daripada pihak berkuasa agama yang berautoriti. Selain itu, rujuklah ahli ulama yang berkeahlian dalam bidang ini supaya segala persoalan dan kemuskilan yang menjadi perdebatan dapat dijawab dengan tuntas. Sidang jemaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita bersama-sama menjaga akhlak, khususnya lidah kita, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang muflis pada hari akhirat. Hayatilah hadis Nabi SAW yang direpotkan oleh Muslim dalam mukadimah Sahih Muslim agar kita selamat bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Yang bermaksud, cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa saja yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatad daimin. وكفنا لطاعتك المهين فتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سادة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمته العليا إلى يوم الدين واخذ الكفر والمشركين والملحدين والمبتدعين واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hati kami dengan pancaran iman, sanubari kami dengan penuh yakin dan kepercayaan, pikiran kami dengan ilmu pengetahuan, jiwa rohani kami patuh dan taat kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi akhir zaman. Berikanlah kesudahan kami mati di dalam iman, jauhi kami daripada segala sengketa dan perbalahan. Jadikanlah kami ummah yang dirahmati
dan diridai sepanjang zaman. Allahumma rasul malikana yang Tuan besar di sebelah darul khusus Tuanku Muhris Ibn Al-Barham, Tuanku Munawir, wajid wafi'u lima tuhibbu wa tardah wa biwujudi maka jahil al-zulmi wal-kulfi wal-khizlan. Allahumma rzuqni al-amna di barika tu'lina maharaja tuhajib wa syarif bin Haji Uthman al-ma'ruf bin dar wa al-maw wajib wafi'u lima tuhibbu wa tardah بحرمة من أرسلته للعالمين وإن وجد من يقوم بالحق أبوا. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Ihsan, kurniakanlah taufik dan hidayah serta penuh riayah dan inayah kepada yang terhormat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Syarif bin Haji Uthman, undang Wak Rembau dan pemimpin-pemimpin mukmin sekalian. Penuhilah hari pemerintahan mereka dengan keadilan yang mendatangkan kemakmuran dan kebajikan. Dan kami berdoa, ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman dan sejahtera, makmur dan bahagia, berdaulat dan perkasa. Allahumma rasulna ma'asyiral muslimin wasaddidna wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.